Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika semua ini telah berlaku, kelak datanglah kehidupan yang berdekatan dengan Allah Ta'ala dan berilmu dengan dia. Akan tersisihlah kelak si burung yang satu ini, yakni dirinya. Tiada peduli apakah kiamat telah datang atau belum datang, apakah maut sudah dicipta atau belum, sebab dia sedang sibuk dengan khidmatnya, kerana dia telah tiba ke hadrat Allah Ta'ala. Adapun mengenai hukum-hukum itu, maka ia tetap memelihara dan menjaganya. Maha suci Tuhan yang telah mengatur jalan hidupmu dengan hukum dan memecahkan tembelangmu dengan ilmu. Ada setengah kamu mengelirukan orang ramai dengan pakaian para solihin, baju hijau yang kasar, padahal dia dalam kacamata kami tidak beza dengan seorang yang kufur nikmat. Ada hamba yang makan dari hasil usahanya sendiri dan teguh imannya, dan ada pula yang cuba mengharamkan atas dirinya untuk memakan dari usahanya sendiri. Maka dikatakan kepadanya, bukalah khazanah takwin, bukalah khazanah takwin dan ambil dari khazanah ilmu. Bersabda Nabi SAW, tafagharu min humumid dunya mastata'tum, kosongkan diri kamu dari kerungsingan dunia sekadar termampu, yakni dengan mengingati maut dan apa yang berlaku sesudah maut, mengingati bahawa bahaya sirat, titian, dan apa yang berlaku sesudah itu. Kemudian ingatlah pula kepada akhirat dengan kenikmatan dan kesiksaannya. Kosongkan diri kamu dari dunia dengan menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah Ta'ala, dengan mensucikan hati dan batin, mujahadah kepada jiwa serta memerangi syaitan. Bebaskan diri kamu kerana Allah dan lapangkan diri kerana Allah. Tauhid itu ialah meniadakan nafsu manusiawi dan keluar daripada tabiatnya kepada tabiat malaikat. Kemudian fana'mu dari tabiat malaikat untuk mendampingkan diri dengan Tuhanmu. Dia akan memberimu minum apa yang boleh meminumkanmu, dan engkau akan mengkhususkan dengan amalan-amalan di sisinya lebih dari amalan yang zahir. Islam itu zahir dan iman yang menguatkannya. Kemudian baru makrifat kepada Allah. Kemudian wujud dengan Allah Ta'ala. Maka jika wujudmu adalah dengan dia, jadilah wujud itu buat dia. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita telah menjelaskan bagaimana perlu dan pentingnya kita memutuskan segala hubungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabadikan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal dan keadaan dan menerima segala takdir dan ujian tanpa sebarang rasa ragu-ragu dan juga kedukecitaan. Maka dalam keadaan situasi itu, umpama orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala seperti mayat. Artinya mayat ini diperlakukan oleh orang hidup mengikut apa yang dikehendaki, ke kanan, ke kiri, seperti mayat yang dimandikan. Artinya seorang yang menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah dengan maksud bahawa segala ketentuan, segala takdir diterima dengan gembira, dengan maksud bahawa dia meletakkan pergantungan, kepercayaan, tawakalnya kepada Allah Ta'ala, dengan maksud bahawa dia memperbanyakkan masanya dengan Allah,
dalam mentaati pada suruhan dan juga larangannya. Maka kalau hidup begini, hidup macam ni, yakni hidup bersyariat, hidup bermakrifat, hidup berhakikat, maka bila ini semua berlaku, maka datanglah kehidupan yang sebenar, dekat dengan Allah Ta'ala. Akan dekat seorang tadi dengan Allah Ta'ala dan akan tahu dia tentang Allah, yakni berilmu tentang Allah. Bila kita banyakkan masa kita dengan dunia, maka Allah berikan kita ilmu tahu tentang dunia. Bila kita banyak masa kita dengan Allah, Allah beri ilmu kita tahu tentang Allah. Di dunia ini, yang nilai ilmu paling tinggi ialah kita tahu Allah, kita kenal Allah. Ini ilmu paling tinggi sekali. Kalau manusia menganggap ilmu paling tinggi ialah ilmu yang menghasilkan kekayaan, kerana itu majlis-majlis ilmu yang mengajar kekayaan berebut manusia, sebab mereka menganggap itu ilmu paling tinggi, dan mereka sanggup bayar berapa pun untuk ilmu yang mereka anggap paling tinggi, iaitu ilmu kaya. Dan itu yang cuba dia perolehi oleh Qarun. Qarun dia terfikir ilmu apa dia nak, maka dia nak ilmu kaya. Maka Allah beri dia ilmu kaya, ilmu yang menjadikan dia mampu menjadikan logam-logam semuanya emas. Qarun dia bukan gali cari emas, dia jadikan semua logam tu emas. Ilmu dia, sehingga sekaya-kaya manusia. Kita orang yang benar-benar kaya, yang cetak duit tu kaya. Yang cari duit penat, kerja cetak duit. Itu cuba dilakukan oleh orang Yahudi, kuasai duit, bukan mencari duit. Kita cari duit, habis masa duk cari duit, akhirnya dapatnya pun sikit. Mereka cetak duit. Orang ini dilaporkan Amerika cara nak menangani krisis ekonomi, dicetak duit banyak-banyak. Bahkan dalam beberapa bulan dia mencetak hampir 40% daripada nilai duit yang ada, dalam duit dolar dunia yang ada, dicetak lagi 40%. Lalu membentuk orang kaya makin kaya, sehingga menghampiri trilion. Dan kita tahu Amerika negara paling banyak bilioner. Pertama Amerika, kedua China, ketiga India, keempat Rusia. Amerika akan terus jadi negara yang menghimpunkan ramai orang kaya, kerana sebahagian mereka itu mencetak duit, bukan cari duit. Kita cari duit, macam-macam teori, bukan banyak tu juga dapat. Last sekali kena scam, habis duit. Baik, ilmu yang paling manusia nak atas dunia, cari duit atau ilmu kekayaan. Sebab itu bila sebut je ilmu kekayaan, berebut orang masuk. Mereka lupa ilmu paling tinggi ialah ilmu kenal Allah. Kerana bila kita kenal Allah, akhirnya duit berada di bawah tapak kaki, tidak dilihat nilainya. Orang macam ni lah tak terima rasuah. Contoh bila golongan dipanggil CIA, FBI, dalam satu wawancara, ketua mereka, bagaimana mereka menggunakan duit untuk rasuah pemimpin-pemimpin dunia. Walau pemimpin dunia ni dah kaya, sebut sebuah negara yang pemimpinnya sudah punya kekayaan 70 bilion dolar USD, kaya dah tu, masih lagi menerima rasuah. Kalau kita fikir logik lah, kita dah ada duit banyak, nak rasuah benda ni. Tapi tidak bagi orang yang melihat benda paling hebat tu kaya. Walau mereka dah kaya ratus juta, even billion, masih terima rasuah. Kenapa? Kerana mereka menganggap itulah yang paling tinggi dalam dunia, kaya. Mereka silap besar. Tetapi bila orang tu Allah kayakan dirinya, dirasuah walaupun diperlukan wang, dia tak ambil. Dijumpa wang orang dan dia tak ambil, maka itulah dia orang kaya sebenar. Sebab itu Nabi SAW tekankan dulu, kaya sebenar, kaya jiwa, yang redha, qanaah. Ini Rasulullah tekan dulu sebelum cerita kaya apa yang ada di tangan. Bila Rasulullah menyatakan laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghina nafs. Kaya sebenar itu bukan banyak aset. Kaya sebenar ialah kaya jiwa. Kenapa tujuan orang kaya? Dia nak bahagia, maka nak hatinya tenang. Rupanya tidak.
Akhirnya tidak. Menjadi mangsa pencolekan, menjadi mangsa saman, buruan, biru itu, biru ini. Akhirnya mereka bankrupt. Mereka ketakutan dengan apa yang mereka ada. Akhirnya mereka mati dalam keadaan tertekan. Baik, kita nak faham dulu. Bermula kaya itu kaya jiwa. Dan bermula kaya jiwa itu mengenal Allah. Kenal takdir Allah. Kenal setiap ketetapan Allah pada kita. Maka ketika itu, bila berhimpun segala dunia pun, dia tidak boleh mempengaruhi hati kita. Sebab kita sudah pun bahagia. Harta ini digunakan untuk menambahkan lagi ketaatan kita pada Allah. Menambahkan kedekatan kita pada Allah. Menambahkan takwa kita pada Allah. Maka harta ini berfungsi dengan fungsi dia. Yang satu lagi, harta tadi berfungsi melalaikan dia, menenggelamkan dia, menghancurkan dia, menjadikan dia sombong. Maka ditenggelamkan seperti Qarun. Yang satu lagi, hartanya menambahkan takwanya, menambahkan ibadatnya, menambahkan ketakutannya pada Allah, menambahkan kebaikannya. Maka dia menjadi orang paling beruntung dengan kekayaannya. Sebab harta tadi berfungsi. Fungsi apa? Dibuat kebaikan. Maka setiap benda Allah jadikan ada fungsi. Kalau fungsinya silap, maka sehebat mana pun perkara tadi, maka dia takkan dinilai, kerana dia tak berfungsi. Contoh, kita beli satu enjin ataupun suatu mesin hebat. Mesin tadi harga waktu juta, mungkin tiba tak berfungsi. Maka kita kata ini sampah. Kita beli telefon mahal, tiba tak berfungsi, kita kata ini sampah. Apa pun yang tidak berfungsi dengan sepatutnya dia berfungsi, maka kita kata dia rosak. Harta fungsinya untuk mentaati Allah. Harta fungsinya untuk kita bersyukur pada Allah. Harta fungsinya untuk kita bantu orang dan tolong orang. Lihat fungsi harta, setiap kali kita gunakan fungsi tadi, kita pun akan rasa bahagia dia. Tapi bila kita tak menggunakannya, maka kita akan rasa resah, gelisah. Maka perkara yang paling berharga atas dunia, kenal Allah. Bukannya mendapat ilmu kekayaan. Ia tidak, bukan paling berharga. Kenal Allah dulu. Dan akhirnya kita mengetahui semua harta ini milik Allah. Semua pembendaharaan ini milik Allah. Diberikan pada siapa dikehendaki. Diambil daripada siapa dikehendaki. Allah tidak berikan harta hanya sebab keturunan dia. Tak, Allah beri siapa dikehendaki. Kadang-kadang Allah beri kepada kasta yang paling rendah kekayaan. Kadang-kadang ada yang bergelar sekian-sekian jawatan, Allah tak beri. Sebab Allah tidak meletakkan kekayaan itu kepada satu golongan. Tidak pernah. Sebab itu tuan-tuan tengok, kekayaan itu bergilir tangan antara manusia. Demikian juga kuasa bergilir tangan antara manusia. Allah tak letakkan kuasa itu milik sekian orang. Tidak. Yu'til, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah pemilik kerajaan yang sebenar. Diberikan kuasa pada siapa yang dikehendaki, dicabutnya daripada siapa yang dikehendaki. Dimuliakan siapa yang dikehendaki, dihinakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala takdir dan segala urusan dan segala kebaikan. Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kalau kekayaan itu milik manusia dan warisannya, maka nescaya mana-mana orang lain tak akan dapat menikmatinya. Kita tengok, bukankah kuasa itu bergilir tangan? Dan bukankah juga kekayaan bergilir tangan? Hari ini dia kaya, esok anak dia pula miskin, tak boleh mewarisi kekayaannya. Pecah syarikat ayah, gaduh-gaduh, anak miskin. Yang ni pula ayah miskin, anak dia pula kaya. Anak dia pula kaya. Yang ni pula kaya. Demikian kita tengok orang kaya, dia berubah-ubah. Tengok dalam senarai orang kaya, kan berubah-ubah. Setiap tahun kita tengok berubah. Datang pendatang baru yang orang tak kenal, dia naik pula. Kenapa? Kerana Allah bagi kekayaan pada siapa dikehendaki. Ia tidak menjadi warisan sesiapa, sebagai ujian Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita ada ilmu kenal Allah,
Allah milik kekayaan, Allah milik kuasa. Allah beri pada siapa yang dikehendaki, mulia pada siapa kehendaki, dan sebaliknya. Maka ilmu Allah yang menjadikan kita rasa bahagia. Kita akan rasa bahagia bila tentera Islam perang, menang, tiba kalah. Maka Allah hiburkan orang beriman dengan firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian kemenangan itu kami gilir-gilirkan antara manusia. Ada hari kamu menang, ada hari kamu kalah. Supaya mereka mengetahui inilah giliran yang Allah beri pada kita. Ada hari kita di atas, ada hari kita di bawah. Ada hari orang puji kita, ada hari orang keji kita. Maka terimalah sebagai sesuatu daripada sunnatullah. Ada hari kita naik. Ada hari kita jatuh. Ada hari kita dipuji, ada hari kita dikeji. Ada hari kita disantuni, ada hari kita tak dipeduli. Ada hari kita seperti VIP. Ada hari seperti kita tidak ada nilai sama sekali. Kita terima, itu sunnatullah. Ini ilmu Allah yang hebat. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang benar-benar hidup dengan Allah dan kenal Allah, maka ketika itu dia akan merasakan kehidupan yang sebenar. Baik, kita nak bahaskan bila Syekh Abdul Qadir menyebut hidup berdekatan dengan Allah SWT. Kita nak hidup dekat dengan Allah, tak nak jauh. Kerana dengan itu kita gembira. Baik, di sana para ulama menyebut 3 asas utama untuk kita rasa kita dekat dengan Allah. Bila mana kita melakukannya, kita akan rasa dekat dengan Allah. Yang pertama ialah ibadat yang benar, al-ibadatus sadiqah, yakni keikhlasan dalam ibadat. Tetapi bila kita masih buat ibadat kerana mengharapkan pujian orang, kita akan jauh dari Allah. Bila kita buat ibadat kerana ada nilai-nilai lain yang kita duk cari, kita jauh dari Allah. Sehingga kita berjaya mengikhlaskan ibadat kita walau 2 rakaat. Sehingga kita berjaya mengikhlaskan ibadat kita walaupun dengan 1 doa. Tuan-tuan akan rasa dekat kita dengan Allah. Tuan-tuan waktu kita tadah tangan, mohon sungguh-sungguh kepada Allah dengan mengharap rasa dekat dengan Allah. Maka pertama Allah balas rasa dekat tadi dengan rasa tenang. Seorang bila dekat dengan Allah, yang pertama Tuhan bagi pada dia tenang. Dia pun, alhamdulillah saya dah tenang. Sebab ini disebut dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati tenang. Seorang bila dia melalui satu ujian kemudian dia tenang, berarti dia berada pendekatan dengan Allah, kerana ada keikhlasannya di situ. Yang kedua kata ulama, untuk kita rasa dekat dengan Allah ialah at-tanafusu 'alal a'malis salih. Kita sentiasa punyai sikap berlomba-lomba dalam buat baik. Orang yang kita nampak dia berlomba buat baik, kita tahu orang ni dekat dengan Allah. Sebab tidak akan berlomba-lomba buat kebaikan itu melainkan yang memang dekat dengan Allah. Kata kita tengok orang dekat dengan sultan, apa istimewa dia? Sebab dia paling cepat buat kebaikan. Dipanggil dah datang, belum dipanggil pun datang. Sultan belum panggil, dia dah tercegak kat istana. Kalau dipanggil, berlari dia. Dia ada sikap berlomba, nak cepat untuk berada dalam pendekatannya. Sebagaimana kata Nabi Allah Musa AS, wa ajiltu ila rabbi litarda. Dan aku bersegera kepada Tuhanku supaya Tuhanku redha. Waktu Nabi Allah Musa bawa nakik-nakik pemimpin-pemimpin Bani Israel untuk bermunajat dengan Allah, bawa, Allah Ta'ala suruh pilih sejumlah pemimpin Bani Israel. Sebab orang Bani Israel ni, dia dengar pemimpin dia je. Setiap kabilah tu dia dengar pemimpin dia. Dia tak dengar pemimpin orang lain. Dia punya resis dia lebih kuat pada resis Cina, Melayu, India. Sebab dalam Yahudi tadi, Bani Israel dia ada kabilah banyak. Dia ada 12 kabilah utama. Ithna Ashara, 12. Setiap 12 tadi dia ada naqib, bos dia. Yang ni takkan dengar yang ni, yang ni takkan, selama ni takkan dengar. Tengok Qainuqa, Nadir, Quraizah, 3 ni tak ngam, gaduh je. Lalu mereka gunakan Aus dan Khazraj untuk melampiaskan marah mereka.
Ini Yahudi. Kalau orang kata resi itu Cina, resi itu Melayu, resi itu India, tak, resi itu Yahudi. Dia punya resinya, dia tak bagi orang lain masuk agama dia. Tak akan. Tak dibenarkan siapa pun masuk agama Yahudi. Dia orang ajak masuk agama Yahudi satu jenayah besar. Yahudi memandangnya serong. Ia berbeza dengan agama lain. Memang suruh ajak masuk. Kalau secara nas, hanya dua agama yang ajak manusia masuk, Islam dan Kristian. Ada pun Hindu tak? Tak ada skrip yang mengajak masuk Hindu. Tidak ada. Hanya dua agama, Islam dan Kristian. Oleh kerana itu kita lihat yang paling ramai penganut agama Islam dan Kristian. Catat agama Islam, Kristian. Dan dia akan naik. Yang lain pada dia turun-turun sebab dia bukan agama untuk seru orang masuk. Hindu tidak, Buddha tidak. Buddha tidak boleh menyampaikan, mengajak orang masuk Buddha. Melainkan kalau orang itu berkeinginan nak tanya tentang Buddha, mereka tak boleh seru orang masuk. Satu kesalahan. Kita dalam Islam wajib menyeru kepada atau masuk Islam wajib. Maka kita ialah agama dakwah, tertawarkan kebenaran. Kristian juga, mereka cuba mengajak manusia, tapi ia agama da'iyah dan kesesatan. Kalau kita berlomba, Islam dan Kristian sentiasa berlomba. Sebab itu debat Islam Kristian. Tak ada debat Islam Yahudi. Kerana Yahudi tak, saya pun tak nak orang tahu tentang agama saya. Kerana agama kami khas untuk kami. Untuk mereka itu melihat manusia lain hina melainkan dia. Ini resis paling hebat. Kalau orang tahu betapa resis Yahudi, nescaya tak ada seorang benarkan Yahudi duduk kat dunia ini. Tak akan benarkan. Sebab itulah Allah jadikan kesudahannya dibunuh oleh orang Islam. Yahudi paling resis sepanjang kehidupan mereka. Hatta bila Nabi itu bukan daripada Yahudi pun mereka marah. Mereka perangi Nabi itu. Jangan kata orang lain. Nabi SAW. Sebab mereka menolak Rasulullah kerana bukan daripada mereka. Bukan daripada Yahudi. Bukan daripada Bani Israel. Mereka tak nak terima. Bila Nabi Allah Musa bawa pemimpin-pemimpin Bani Israel untuk bermunajat dengan Allah, Nabi Musa meninggalkan mereka. Laju jalan. Lalu kata Allah, "Hai Musa, yang kamu laju sangat, tinggal pengikut kamu belakang, kenapa?" "Ya Allah, aku ingin bersegera kepadamu supaya engkau redha." Bersegera. Kita tuan-tuan bila nak jalan kaki ke masjid, jalan kaki kawan-kawan, disampaikan kita punya tujuan nak ke masjid tu, kita boleh tinggal kawan kita. Kenapa? Kita ada sifat tanafus, berlomba buat baik. Kita bila nak masuk solat, maka kita tak payah pimpin tangan kita masuk, tak payah pimpin tangan kawan kita masuk. Kita pun nak jadi orang pertama sampai. Maka itu tanafus, menunjukkan seorang itu dekat dengan Allah. Jadi sifat kedua yang ada kepada orang yang berdekatan dengan Allah, dia mesti suka berlomba-lomba. Mesti suka. Apa pun dalam ibadat dia berlomba. Maksudnya dia nak jadi orang pertama buat kebaikan. Dia tak nak jadi orang paling last sekali buat baik. Saya orang pertama Pak. Dan yang ketiga, yang disebut pendekatan dengan Allah, amalan yang paling disukainya ialah sedekah. Sedekah paling disuka. Kenapa manusia ini dirantai dengan harta? Waktu mana dia sedekah, dibebaskan dirinya daripada rantaian hartanya. Lagi banyak sedekah, lagi dibebaskan, dia menjadi merdeka. Nabi SAW memberi gambaran sedekah itu umpama seorang memakai baju besi. Mereka ditawan oleh baju besi. Baju besi ngap dekat kat leher mereka sampai dada mereka. Setiap kali mereka sedekah, maka dia makin longgar. Akhirnya tertanggal baju besi itu. Perumpamaan bakhil, kedekut. Maka orang kedekut, baju tadi makin menjerut sehingga lehernya, daripada bawah naik atas sehingga jerut lehernya, lalu dia mati. Kadang-kadang kedekut. Kata orang, kita nampak siapa pun dekat dengan Allah, maka sedekah menjadi kebiasaan dia. Sebab itu para Nabi haram kedekut. Para Nabi SAW, mereka tak boleh orang datang kepada mereka minta, lalu mereka kata tak ada, atau tak boleh. Ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayaqulu la. Nabi tak pernah orang datang jumpa baginda SAW minta sesuatu, Nabi kata tak ada atau tak boleh. Istilah lebih tepat, tak boleh, tak nak bagi. Tak pernah. Rasulullah SAW tak pernah orang datang minta, Nabi kata saya tak nak bagi. Melainkan Rasulullah bagi. Siapa pun, hatta
Ada seorang perempuan berbulan-bulan menenun kain, bernazar untuk beri pada Nabi SAW. Perempuan kampung tenung kain, umpama orang tenung kain songket, tenung punya tenung cantik, selendang. Jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ni hasil bulan-bulan saya kerja, saya nak bagi pada Rasulullah SAW. Nabi pun ambil, Nabi pakai. Sahabat tengok, ya Rasulullah, lawanya. Mu nak ke, kata Rasulullah? Nak. Nanti esoknya Rasulullah pergi lipat-lipat dulu, basuh-basuh dulu, lipat, ni ambil. Lalu sahabat lain marah, mu ni tak boleh tengok langsung Nabi pakai lawa sikit, minta. Walau kamu tahu Rasulullah tak akan kata tidak. Dia katanya, aku ingin mengambil berkat, nanti aku mati akan ku balut jasadku dengan pakaian ini. Yang ni pun tercengai, bagus juga, minta. Ini datang anak pada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin. Anak dia ni Islam betul, ayah dia Islam palsu, munafik, mati. Maka datang anaknya, ya Rasulullah, aku nak jubahmu untuk aku balut jasad ayahku. Umar Khattab muka berubah, si munafik nak bagi juga. Saya tak apa, ambillah jubah, balutlah tubuh ketua munafik ini. Tapi ia tidak akan memberi apa faedah padanya, kerana faedah ialah amal yang soleh. Tapi nak tunjuk Rasulullah, hatta even munafik ni Nabi bagi lagi jubah pada dia, kerana itu sikap orang yang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah SWT, dia tak ada istilah kata tak boleh. Ini satu tahap. Kita kadang-kadang adik-beradik pun dah banyak tak boleh. Jangan kata orang lain, ni tak boleh, tu tak boleh. Hatta kadang-kadang kita ada. Sebab tu kita diajar, beri walau sikit. Kita ni kalau orang minta, kita pun tahu sat dia ni, tak beri walau sikit. Allah Ma'ilah melainkan kerana dia nak gunakan untuk buat maksiat, itu kita tak akan bagi. Bawa dia nak makan, minum, ambil lah. Tahu ni malah kerja, suka minta, tahu, kita pun tahu, tak ambil lah duit, makan. Lama dia makan-makan, saya belanja. Maka itu sifat orang beriman. Kerana kita bila sedekah itu menjadi kebiasaan kita, berarti kita membebaskan ikatan dari dunia. Apatah dalam keadaan duit tak banyak masih bersedekah, ini disebut dalam hadis, sabaqa dirham mi'ata dirham, 1 dirham mengatasi 100 dirham. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa orang sedekah 1 dirham mengatasi 100 dirham? Atau kita bahasa mudah, RM1 mengatasi RM100. Sebab orang ni, dia cuma ada RM2, dia pun sedekah RM1. Dia ada 50% dia bagi. Yang ni pula dia ada RM1,000, dia bagi 100. Berarti dia 1/10. Secara percentage, mana lebih besar? Tuan-tuan tengok memang RM1. Yang ni 100. Nilai yang umum 100 lebih banyak, tapi secara percentage siapa lebih banyak? Yang ni dia beri 50% daripada harta yang dia ada, daripada RM2. Yang ni dia beri 1/10 atau 10%. 10 dengan 50 mana besar persen? 50. Untuk tunjukkan kadang-kadang waktu kita tak ada, nilai persennya bertambah di sisi Allah, tetap bersedekah. Ini 3 amalan khusus orang yang dekat dengan Allah. Dia mesti ikhlas dalam ibadat kepada Allah, dia ada sifat berlomba-lomba, dan dia bersedekah. Setengah ulama kata ada satu lagi. Seorang yang dekat dengan Allah, Allah kurniakan dia satu ibadat paling mudah sekali, senyum. Al-ibtisam. Tuan-tuan, dia mudah senyum. Dia bukan jadi orang payah senyum, mudah senyum. Dan kalau kita lihat waktu para sahabat mensifatkan Rasulullah, kana basaman, Rasulullah seorang yang suka senyum. Kadang-kadang Rasul duduk dengan sahabat, Nabi senyum pada apa yang mereka buat lawak, walaupun tak lawak, tapi Nabi senyum. Itu akhlak kita. Kadang-kadang kawan kita cuba buat lawak, tapi tak sampai, kita apalah, awak nak buat lawak kan, nak cakap serius ni, tak sampai, kita senyum lah. Dia sudah berusaha keras untuk buat lawak, usaha keras untuk suruh kawan dia gembira, senyum, paling kurang senyum. Dia pun tahu senyum tu makna faham lah tu, ni senyum tidaknya kata ketawa. Perlu kawan tu cari cerita nak suruh kelakar ni, kita jadi muka masam, tak ada senyum. Secara muamalah kita dengan orang tak selesa. Tapi kalau kita sentiasa senyum, dia orang selesa muamalah.
Dan Nabi SAW itu kan basaman, amat suka senyum. Kata senyum ni tanda seorang tadi dekat dengan Allah. Terutamanya senyum dalam keadaan yang memang diperlukan senyuman. Kita bayangkan kadang-kadang kepenatan dia masih boleh senyum, dan kadang sakit dia masih boleh senyum, dan kadang bad mood ni dia masih boleh senyum pada saudara-saudaranya. Maka saudaranya tak melihat dirinya melainkan kebaikan. Sebab bila mana kita senyum, kita macam buka ruang untuk orang mendekati kita. Tapi kita dah ketak, orang dah tak nak dekat. Anak pun tak berani. Ya muka tak berani. Anak duduk jauh, isteri pun duduk jauh, duduk kat dapur je bimbang ni. Kenapa muka lain macam ni? Tapi kalau senyum, isteri pun dekat, anak-anak dekat, kawan-kawan dekat, semua orang mendekati kita. Hatta binatang-binatang mendekati orang yang tabiatnya suka senyum. Mendekati dia macam ada aura dia. Dan ini 4 tanda seorang benar-benar berada pada pendekatan dengan Allah SWT. Ini secara amal zahir dia. Secara amal zahir yang kita dapat lihat, yang kita dapat tengok. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila dia berada dalam situasi ini, dia tidak peduli tentang kiamat, dia tak peduli tentang sekian-sekian, kerana sibuk dia untuk dekat dengan Allah. Sibuknya kerana ibadat. Dia macam kita kan setengah kata, bila kiamat, duk cerita kiamat, semayang tak? Tanda-tanda kiamat, ibadat kurang tak? Kurang buat. Orang ni sibuk tentang kiamat, tapi apa dia buat? Tak ada. Ada seorang sahabat, ketika mana Nabi SAW sedang ceramah, tiba dia bangun, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak layan. Nabi cakap, siapa habis tajuk? Kata ulama Rasulullah SAW, bila baginda cakap, Rasulullah tak suka orang interrupt ataupun orang macam mengganggunya. Sebab Rasulullah nak habiskan lu tajuk tu. Kita sama-sama bila ustaz kita tengah kuliah, dia nak sampaikan sesuatu dulu, jangan tanya tengah-tengah tu. Kenapa? Dia sedang nak beritahu sesuatu, tiba kita sekat dia, rock-block dengan soalan, maka yang nak disampaikan terputus. Contoh, kita tak tanya ketika mana dia sedang, biar dulu habis ngajar, okey, dia kata tanya, kita tanya. Maka Rasulullah bila sahabat ni tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi terus bercakap. Lepas sudah habis, lalu tanya, manis sa'il? Siapa tanya tadi? Sa'il, mana sa'il? Yang tanya tadi. Ulang balik. Aidis soal. Ulang soalan. Mata sa'ah, bila kiamat? Apa kata Rasulullah? Apa yang kamu sediakan? Apa yang kamu sediakan untuk kiamat? Yang tanya bila kiamat, bila kiamat. Ni ada jenis orang yang kata, Ustaz, nak kiamat dah, nak kiamat dah. Zuhur lambat juga ke masjid. Cerita nak kiamat, Ustaz. Ni akhir zaman nak kiamat. Tapi dia masih lagi buat benda larang. Tentang bukan penting untuk tahu bila kiamat. Tapi penting apa persiapan kita untuk kiamat. Sebab itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir, orang ni kalau dah sibuk buat ibadat, maka dia terlupa untuk fikir bila kiamat sebagainya. Kerana dia sedang bersedia. Ada orang budak, bijak, pandai, dia sibuk study baca buku, dia pun tak tahu bila periksa. Yang dia tahu dia kena study. Sama masuk, periksa esok, okay, saya dah prepare. Dikesibukkan kita sampai kita tak tanya, tak fikir sesuatu yang bukan keutamaan kita fikir. Bukan keutamaan kita berfikir bila kiamat. Tuan-tuan, dah lama orang fikir bila kiamat. Ni orang kafir kata pada Nabi SAW, bila kiamat, bila kiamat? Allah nak beritahu kiamat satu kejadian yang dahsyat, yang tidak terselamat melainkan orang beriman dan beramal soleh. Bukan cerita bila. Ustaz, bila ya Jumaat keluar? Kenapa nak tanya Jumaat keluar? Hutang orang dah bayar belum? Bayar hutang orang dulu tu. Duk sibuk tanya Jumaat keluar bila, kat mana. Hutang orang pernah tak bayar. Ada orang, tuan-tuan sekalian, dia duk sibuk tanda tu, tanda ni. Dan kita tak nafi itu sebagai ilmu. Kadang-kadang itu ilmu, betul. Tapi sekarang kita bercakap prioriti. Dan orang beriman sentiasa berbicara tentang prioriti, keutamaan. Dek kerana umur kita pendek. Umur kita ni pendek, tak panjang. Kejap lagi kita akan rasa makin tua, makin tua. Daripada boleh berjalan sampai tak boleh jalan. Daripada berjalan sendiri sampai dipimpin orang, ditolak orang. Daripada boleh bercakap sampai akhirnya cuma berisyarat. Daripada kita boleh itu dan ini, akhirnya semuanya tak boleh. Kematian kita lebih hampir daripada kiamat kita. Maka persiapan kita pada kematian kita. Tapi ada orang kan dia berminat nak tahu teori kiamat dan sebagainya.
teori angka dan sebagainya. Tapi dia gagah dan persiapannya. Orang yang dekat dengan Allah, kita akan dapati amalannya lebih banyak daripada bicaranya. Sebab itu duk kesibukannya sampai tak terfikir benda tu, melainkan kesibukan bagaimana nak dekat Allah SWT. Orang ini sentiasa Allah Ta'ala pelihara dia dengan hukum hakamnya, perintah dan larangannya. Baik, itu satu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Apa dia? Dekatkan diri kepada Allah. Sibukkan. Macam mana sibuk? Kita dah sebut. Pertama, sibukkan dengan ibadat dan bina keikhlasan. Sibukkan dengan berlomba-lomba buat baik. Cek kebaikan mana yang belum ada di sini, saya akan buat. Saya akan mulakan. Kita duduk masjid, tengok masjid ni kurang apa ni, kita akan mulakan kebaikan itu. Oh, masjid ni kurang kuliah, kita banyakkan kuliah. Biar saya sponsor kuliah ni, biar saya cari orangnya. Tengok masjid ni kurang kipas, kita mulakannya. Tengok masjid ni bilik air, masalah ni, kita mulakan. Semua kita nak mulakan kebaikan. Dan kita nak berlomba. Nak berlomba. Kadang-kadang belum lagi Ramadan, saya nak ni, buka puasa saya nak sponsor. Lambat lagi lah, tak, saya nak booking sekarang, saya nak berlomba. Kita bukan nak berlomba dekat Ramadan baru tunggu masjid beri pengumuman. Padahal tiap-tiap tahun tu puasa. Ada tak orang nak derma untuk ihya Ramadan. Baru saat tunggu gaji Ustaz tu terlepas lah kita ni. Tengoklah Ramadan tahun depan. Pada Ramadan tiap tahun datang. Ni orang yang suka berlomba, ni bulan apa? Rabiul Akhir, saya nak. Ni bulan Ramadan, madrasah ni saya nak. Tahfiz ni saya nak sponsor. Ini masjid surau ni, ini sekian-sekian. Saya nak siapkan makanan buka puasa. Dah prepare dah dia. Baru Rabiul Akhir ya. Lagi 4, 5, 6 bulan dia dah prepare. Sebab apa? Dia orang berlomba buat baik. Orang berlomba buat baik, dia dah start mula. Dan mula dia dah laju. Tuan-tuan bayangkan orang yang dia mula dulu, kemudian dia bawa laju. Siapa sampai dulu agak? Walaupun kita naik kereta apa pun, kita tak boleh kejar dia. Kita pergi KL pukul 12 tengah hari. Naik kereta lajulah kita. Yang kawan ni, dia pergi KL lepas subuh. Dan dia bawa laju pula walau dia naik kancil. Siapa sampai dulu? Dia akan sampai dulu. Dia bawa kancil ni, habis meter bawa ni. Ni tekan minyak sambil berdiri nak suruh laju. Dia sampai dulu. Yang ni memang kereta dia bagus, tapi lewat betul lah, dia akan sampai lambat. Begitu kebaikan. Kebaikan ni tuan-tuan, kita cari, bukan kita tunggu. Tunggulah siapa lagi nak minta tolong. Tak, kita cari sehingga kita cepat. Ini kalau kita mati, kita beruntung sebab kita buat dulu. Tapi kalau jenis tunggu mati rugi, ya Allah, boleh tak beri masa sikit lagi aku nak sedekah. Kan Allah cerita dalam Quran, bila dekat nak mati, sebahagian mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salih. Ya Allah, boleh tak beri saya sedikit lagi masa sebab saya nak sedekah. Tengok harta dia banyak. Ni mati rugi tak gunakan harta tadi sebagai jambatan menuju ke syurga. Rugi, ditinggal. Anak dia boleh cari sendiri. Maka dia minta, ya Allah, nak hidup sekejap lagi, saya nak sedekah. Ya, Allah tak izinkan. Sebab masa dah tamat. Masa dah tamat. Tuan-tuan, seindah mana pun goal kita buat, kalau masa dah habis, tak dikira. Tak dikira langsung sebab masa dah tamat. Pengadil dah whistle, tamat. Oleh sebab itu orang beriman, dia ada, kita katakan sifat berlomba, cari mana kebaikan. Dia buat dulu sebelum sampai waktu dia. Kerana itu persoalan tentang bila kiamat, bukan keutamaan, tapi apa persiapan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, Allah Ta'ala telah menurunkan syariat untuk mengatur hidup manusia. Baik, kenapa ada puasa, semayang, kenapa ada zakat, kenapa ada sekian, semua syariat sebab Allah nak atur hidup kita. Tuan-tuan bayangkan hidup tanpa semayang, tanpa puasa, tanpa tutup aurat, macam mana hidup kita agak-agak? Maka kita tengoklah orang kafir hidup macam mana. Kejap telanjang, kejap pakai baju. Sebab tidak ada aturan. Kejap minum arak, kejap begitu, kejap bergaduh sana, bergaduh sini. Akhirnya mati awal. Sebab dia tak ada peraturan. Bila dia tak ada peraturan, dia buat peraturan. Peraturan yang dibuat bukan daripada orang bijaksana, tapi orang yang ikut hawa nafsu. Allah sayang pada manusia. Allah buat peraturan. Allah turunkan buku manual peraturan tadi, Al-Quran.
yang dibaca. Quran ini kalau dibaca pun sudah tersusun hidup, apatah lagi beramal dengannya. Tentu kalau kita letak masa ni baca Quran, sudah tersusun hidup kita. Cuba kita lihat diary orang beriman dalam mengikut syariat kita, dibangunkan oleh Allah dengan syariatnya solat subuh. Bahkan bila kita memahami syariatnya lebih dalam dengan solat tahajud. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum. Hendaklah kamu melazimi qiyamul lail, itulah jalan-jalan orang soleh sebelum kamu. Sebelum kamu. Baik, kalau kita mulakan dengan qiyamul lail, kita dah mengawal 5 pagi, 4:30 pagi. Dah solat witir, solat hajat, solat taubat, solat sekian. Teratur hidup kita. Lepas tu baca Quran. Lepas tu azan subuh. Kita pun qabliyah subuh. Kemudian kita solat subuh. Kemudian kita dengar kuliah. Kemudian kita berduha. Kemudian kita bekerja. Kemudian rehat untuk kita solat zuhur. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Baca Quran sikit. Kemudian bekerja balik solat asar. Kemudian kerja solat maghrib. Kemudian solat isya. Maka kita rehat, kita tidur, kita baca doa. Kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah itu, kita baca surah ini. Bila kita bersama dengan isteri, ada peraturan mandi wajib, kita jadi segar. Isteri kita pun segar, kita jadi bersih, isteri kita juga bersih. Sebab kita mandi wajib. Bila datang Jumaat, kita mandi sunat Jumaat, pakai pakaian yang putih. Dan kehidupan seharian kita memakai tutup aurat. Lihat orang Islam dikenali kerana tutup aurat. Maka kita dilarang bertatu. Orang Islam tengok, tak ada pun masyarakat melihat orang ada tatu tu baik. Ni kalau poli nak tengok Otto Samsin, dia tengok tatu jenis apa ni, geng mana. Kalau orang baik takkan buat tatu, tak ada. Ni kita nak tengok geng masjid mana pakai tatu ni. Oh, ni tatu ni geng masjid ni, tak ada. Kerana tatu melambangkan kejahatan, keburukan, dan melambangkan kebodohan. Tatu, maka Islam haramkan tatu. Bahkan Islam mengharamkan pekerjaan tatu supaya tak rosak kulit kita cantik. Kerana kulit kita punya cantik, corak-corak yang Allah buat ni cantik. Tiba kita nak buat corak kita. Tadi orang ni bila bercinta dengan seorang, letak gambar orang yang dicintai. Bila putus, buang balik letak gambar lain pula. Habis jadi lunyai badan dia. Letak buang, letak buang, letak buang. Walau ini corak asli paling cantik. Kalau orang sebut hari ni evergreen, sentiasa cantik. Kulit-kulit kita sentiasa cantik. Roma-roma kita sentiasa cantik. Lihat keindahan pada badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu lihat cantik kita? Tapi kita nak buat tu, buat ni, rosak. Bertatu kat muka, bertatu kat leher. Ia bukan satu kemuliaan. Maka Allah susun hidup kita dengan syariat. Lagi kuat kita pegang syariat, lagi indah hidup kita. Kuat pegang syariat. Kita tak bercampur gaul lelaki perempuan tanpa batasan. Kita jaga kita punya pergaulan. Anak-anak kita juga begitu, masya-Allah. Hidup yang disebut oleh Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Masya-Allah, hidup yang baik. Tuan-tuan tengok beza muka orang beriman dengan muka orang kafir, dengan bertatu, bertaring. Ni orang yang nak tengok mana yang bagus ni muka. Cantik. Wuduk yang kita ambil menyerikan wajah kita. Setiap wuduk tadi, suatu benda yang Allah atur hidup kita. Allah tak ajar kita wuduk ikut dang kita. Tengok, mulakan dengan basuh tangan, mulakan dengan berkomor, masuk air dalam hidung, basuh muka, biar muka segar. Kemudian tangan kanan, tangan kiri yang semua terdedah dengan kekotoran waktu bekerja dan terdedah dengan kepenatan waktu bekerja, biar tangan ini segar dengan air. Kerana Allah menjadikan waja'anna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air semuanya akan hidup dan segar. Bila badan kita ni lemah, siram dengan air, kita akan segar. Badan kita rasa mual-mual, siram dengan air, kita akan rasa segar. Kerana Allah menjadikan air untuk segarkan badan kita. Sebagaimana Allah jadikan air untuk segarkan tanaman, untuk segarkan bumi yang kering kontang. Itu air. Kemudian kita sapu kepala kita, sapu kepala atau sapu rambut kita, biar kita bertambah segar kita. Kemudian kita
telinga kita. Dicuci telinga kita. Alat pendengaran yang penting. Dicuci kaki kita. Dan berdoa dengan doa yang maksud yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Memperbaharui tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Kita ikrar balik tasyahud, syahadah kita. Sebab lepas ni kita nak solat. Lalu kita pun solat. Lihat aturan solat. Berdiri dulu. Bukan start sujud. Tak, Allah atur cantik. Berdiri, rokok, tidak, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Kemudian beri salam. Secara ulangan rakaat tadi 2, 3 dan 4. Aturan Allah buat. Maha suci Allah. Dan sebab itu kalau orang tengok apa yang Allah atur hidup dia dalam syariat, indah. Kan itu sebut indahnya bersyariat. Indah. Sebab tu ajar anak-anak kita hidup bersyariat. Dia nak buat jadual dia, ya, sesudah jadual Tuhan. Tuan-tuan ada jadual tuan-tuan? Boleh. Selepas jadual Tuhan. Apa maksud jadual Tuhan? Jadual yang Allah dah tetapkan kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat duhanya, solat yang Allah dah tetap, qabliyah, ba'diyah, baca Quran. Maka letak, guna jadual yang Allah buat dulu. Kemudian silakan jadual kamu. Pada solat subuh dan solat duha, silakan jadual kamu. Melompat, nak main, nak apa, silakan. Kemudian berhenti semasa. Okay, jadual Allah bermula. Contoh macam kita tak anak-anak kita kat sekolah. Kita kat sekolah letak jadual. Lepas tu dia nak buat hal dia selepas jadual kita. Okay, jadual kita 7.25 sampai pukul 8 subjek pertama. Kemudian daripada pukul 8 sampai 8.30 subjek kedua. Okey, sekarang rehat. Ikut down nak buat apa? Makan, nak melompat, nak berlari, nak kejar kawan. Buatlah. Zaman kita sekolah. Okey, bunyi loceng, masuk balik kelas. Kemudian petang, okey, balik. Jadual kita. Balik jumpa kawan, balik pergi kedai jalan gitu, ajak mak pergi makan. Itu jadual kita. Jadual sekolah dah tamat. Esok pula ada jadual sekolah. Sampai masa sekolah kata okey, cuti 2 minggu. Okey, dah tamat. Itu Allah buat kita jadual. Yang dinamakan syariat. Maka didik diri kita ikut syariat ini semaksimumnya. Dan didik anak-anak kita. Dan selebihnya sila buat apa yang kamu nak buat. Dia tidak akan memberi mudarat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ilmu yang Allah berikan kepada kamu akan memecahkan tembelang kamu. Tuan-tuan, kita bila belajar, bola kita tahu kita bodoh. Bola kita tahu kita sombong, kita riak, tak belajar macam tak tahu. Ilmu yang kita belajar akan memecahkan tembelang kita. Yang ini akan mendedahkan aib kita. Yakshif al-uyub. Sebab itu bila makin orang tu belajar, makin dia nampak aib dia. Makin orang tu tak belajar, makin dia tak nampak aib, dia nampak aib orang lain. Dia ada spesies yang nampak aib orang lain. Dia tak nampak aib dia, walah. Dia duk kata ke orang, pulang kepada dia balik tadi lebih banyak daripada apa yang dia kata. Dia kata, orang tu tak pandai. Habis awak ingat awak pandai sangat. Dia lagi tak pandai. Akhirnya kita jumpa orang awam yang mengkritik ulama. Orang awam yang mengkritik orang yang sudah mahir dalam bidang dia, yang disebut oleh Rasulullah sebagai ruwaibidah. Akan berlaku penyakit akhir zaman golongan ruwaibidah. Siapa? Ini orang-orang awam yang mengkritik orang-orang yang ahlinya. Dia mengkritik semua orang. Yang paling teruk, yang jahil mengkritik para ulama dan menuduhnya. Walau awak tahu apa? Awak apa yang awak ada? Kita ada apa nak kritik ulama-ulama ni? Apakah kita dah faham hukum akam? Apakah kita betul-betul faham tentang tafsir Quran, hadis Nabi SAW, berbahasa ulama tentang hukum itu, hukum ini? Kita duk cedok dengan orang lagi, tapi kita dah nak kutuk ulama-ulama. Hanya kerana kita tak suka dia. Tapi ini kebodohan kita. Melihat keaiban orang sehingga lupa keaiban sendiri. Macam orang kata, tengok kain orang koyak, dia lupa kain dia sudah tertanggal. Itu kain koyak, malu. Kain dia tertanggal terus. Ini sifat ruwaibidah. Kan itu bila kita belajar, sungguh niat nak belajar,
Kita belajar bukan nak tengok aib orang. Kita belajar nak tengok tembelang kita sendiri. Aib kita sendiri. Tengok, ya Allah, rupanya aku sembahyang tak betul. Ya Allah, rupanya aku mengaji sama ni tak betul. Ya Allah, rupanya selama ni apa yang aku fikir itu salah. Bukan itu cara fikir. Rupanya cara aku didik anak-anak aku salah. Rupanya cara aku muamalah dengan isteri aku salah. Rupanya cara aku muamalah dengan suami aku salah. Ternyata aku ni derhaka jauh sangat ni. Ingat kita boleh tarik telinga suami, bangga. Suami saya tarik telinga. Lepas belajar, rupa tak baik. Rupanya ini isteri derhaka. Dulu bangga. Cerita ke orang. Suami saya tarik telinga. Dia degil, saya tarik telinga. Dia degil lagi, saya tarik kaki dia. So tidur kat luar. Abang lewat-lewat apa? Tidur kat luar. Lupa ia adalah isteri derhaka buat benda tu. Dan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ini jenis isteri nak marah suami, abang tidur kat luar. Dia bangga kerana boleh halau. Dia lupa bila suami berkehendak pada dia dan dia menghalangnya, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Sampai subuh. Ada isteri berbangga kerana dapat halau suami tidur kat lain. Abang jangan fikir nak tidur kat saya. Malam ni saya tak ada mood. Mood dia tu raja dia lah. Malam ni saya ada mood. Abang tidur kat luar. Abang tidur masjid pun bagus. Senang solat subuh. Ini. Dia punya marah dia. Dia lupa perbuatannya, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Lepas belajar baru tahu. Selama ni dia nak keluar mana-mana, dia keluar je. Suami izin tak izin, pedulilah. Aku nak keluar. Kaki aku, kata dia. Lepas dia belajar, ya Allah, keluar tanpa izin suami rupanya dosa besar. Rupanya nusyus, menggugurkan nafkah, dia laknat malaikat sampai pulang ke rumah. Oh, tak berani keluar dia. Kan dek takut dia nak keluar jemur kain pun takut bang. Izin tak izin keluar, nak jemur kain kat luar. Dia takut melampau pula dia. Yang kita masuk keluar ni, keluar pada tempat yang suami tak suka. Keluar jemur kain, keluar. Ni apa kain banyak dalam baju? Tak berani keluar bang. Saya atau biasa abang tak jawab. Saya takut dosa besar keluar rumah jemur kain. Pula dah. Dia jadi macam bengak pula dah. Ilmu sebenar kita nak. Ilmu sebenar. Kita tahu. Dulu kita suami mati ikut down nak keluar. Tak tahu ada iddah, ada ihdad, tempoh bergabung. Ikut down nak keluar. Pergi sana, pergi. Lepas belajar bahawa tu haram rupanya. Dosa rupanya. Allah laknat perbuatan-perbuatan seumpama kita mula takut. Allah salah saya. Jadi kalau saya kahwin sekali lagi, kalau mati lagi suami saya akan patuh. Ya, dengan ilmu dia tahu keaiban. Sebab bila Allah Ta'ala sayangkan kita, Allah beri kita ilmu. Supaya kita nampak salah dan Allah marah. Tidak mana kita tahu Allah marah kita. Duk kata Allah sayang dia semacam, tudung tak pakai kata Allah sayang dia. Tukar jantina dia kata Allah sayang dia. Tak sembahyang dia kata Allah sayang dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia akan tahu yang suruh dia pakai tudung tu Allah. Bukan ustaz suruh, Allah suruh. Kalau dia ada ilmu, dia tahu yang mengharamkan dia tukar jantina itu Allah, bukan ustaz. Yang mengharamkan dia buat benda tu, benda Allah. Maka dia mengetahui bila dia melanggarnya, Allah marah pada dia. Allah murka. Jadi ini penting ilmu memecahkan tembelang kita. Kita belajar sungguh-sungguh sampai kita nampak tembelang kita. Sampai kita nampak aib kita. Sampai kita nampak mana kurang kita ni. Belajar sungguh-sungguh. Niatkan betul-betul, ya Allah, aku belajar untuk melihat keaiban. Bukan belajar nak tengok aib orang. Oh, dah belajar ni seronok pula salahkan orang banyak. Sebab kita tak pernah belajar untuk salahkan orang. Kita berlindung diri pada Allah daripada menyalahkan orang. Pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita lebih suka salahkan diri kita. Kita salah diri kita bila kita bangun lambat. Salah diri kita bila tak ada masa baca Quran. Salahkan diri kita kalau kita tak ada masa untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai suami, isteri. Salahkan diri kita waktu kita tidak menjadi anak yang taat. Salahkan diri kita waktu kita tidak menjadi teman yang baik. Salah diri kita. Aib kat saya. Kita bukan tengok dia tu tak pandai, dia tu tak pandai. Tak, saya tak pandai. Saya nak belajar. Saya nak belajar jadi suami baik, isteri solehah. Saya nak belajar jadi anak yang baik. Saya nak belajar jadi orang mukmin yang baik. Saya nak belajar ni. Saya nak buang apa yang tak elok dalam diri saya. Yang kita selalu sebut, tuan-tuan, setiap hari biar kita boleh senarai jahat kita kat mana, dan buang dia. Biar kita dapat senarai kurang kita kat mana, maka lengkapkan dia. Dan setiap hari senaraikan
sifat buruk yang bersarang di hati kita. Bersihkan sarang itu. Ia umpama sarang anak-anak yang akan merosakkan kita. Ia umpama sarang tikus yang menajisi kita. Cik, saya ni sekarang suka wasangka buruk ke orang. Kadang wasangka buruk ke suami. Buanglah sifat tu. Tu tiap malam duk cek telefon suami. Wasangka, cek poket suami. Cek je suami. Kadang suami tidur, saya hidu badan suami. Takut ada bau lain saat. Dia punya wasangka buruk betul. Suami lewat sikit, wasangka. Nana suami. Suami terpaksa lah cover. Keluar dengan ustaz ni, Allah, baru tenang. Ustaz juga dia ambil nama. Padahal ustaz duduk kat lain. Tapi sebab bini dia teruk sangat, wasangka teruk sangat. Keluar sikit cemburu. Keluar sikit cemburu. Terpaksa kata keluar dengan ustaz je lah. Ustaz, keluar ustaz. Asyik ustaz tak marah. Jadi ini sifat wasangka buruk nak buang. Kita isteri. Kita suami pun sama. Sifat menyusahkan isteri pun kita nak buang. Sebab nak tunjuk kita bos. Kau dengar aku bos ni. Kau dengar tak? Kalau aku tak reda kau tak masuk syurga. Ayat dia. Bila dia tak masuk syurga. Habis kita pula masuk syurga. Kita yang beri amaran korang. Kau tak dengar aku, kau tak masuk syurga tu. Habis abang masuk syurga Artinya kita pun kena tengok. Kita pun ada benda yang sama. Komitmen sama. Maka kita kena mudahkan urusan isteri kita. Mudahkan. Tak isu susah lah. Dia nak balik rumah mak dia. Balik. Tak boleh. Kena izin suami. Saya punya izin tahun depan baru datang. Siang suami menangis nak balik. Dia seorang hamba Allah. Saat saya 7 tahun tak balik dengan mak ayah. Kenapa? Saya kata. Suami tak izin. Teruk no sampai tak izin. Ustaz buat air biar lembut hati suami. Saya tak payah buat air, saya lempang suami dia ni. Ni air pun tak guna ni. Dia tak faham tentang tanggungjawab dia. Sebab isteri dia jaga silaturahim dia. Nak pergi. Cuma jangan susahkan abang, sudahlah. Abang tak nak pergi, awak nak pergi, silakan. Bawa anak awak pergi. Bawa adik awak pergi. So, jangan susahkan isteri kita untuk dia melakukan ketaatan pada Allah. Kadang-kadang nak jenguk mak dia nak jenguk ayah dia nak jenguk adik-beradik dia. Mudahkan dia. Kalau saya tak boleh teman dia, misalnya saya tak boleh teman, saya ada urusan saya. Awak boleh pergi dengan siapa-siapa? Pergilah. Minta adik awak datang ambil. Tapi saya tak ada masalah. Awak boleh pergi ziarah, saudara mara. Nak tidur sana pun boleh. Tak boleh, jangan. Awak kena tidur dengan suami. Kita keraskan. Tuan-tuan lembutkan. Sebab kita nak jadi suami baik. Kita tak nak isteri kita hidup dengan kita seperti banduan. Terikat dengan kita secara mutlak. Walau kita nak jadikan dia seorang yang rasa senang, lapang, aman dengan kita. Nak jalan kawan-kawan ni, nak beli tu, dah pergi sini kawan. Ni ambil duit belanja kawan sekali. Oh, bagus suami. Isteri jalan kawan, dia bagi duit. Kalau boleh kawan-kawan beli barang tu, awak bayar sekali. Ni ambil kad 2 keping. Bayar. Bagi kad Petronas 1, kad Petrol 1. Bagi. Lepas lah minyak kereta tu. Maksudnya ialah, kita bila muhasabah macam tu, dengan ilmu yang kita belajar, melihat tembelang kita dan baiki, maka itu tanda bagaimana Allah Ta'ala letakkan kasih sayang pada kita. Kemudian Syekh menyebut, ada setengah kamu, kata Syekh, kelirukan orang. Pakai baju ulama, pakai baju orang tasawuf, tetapi jahil. Tetapi sebenarnya ada niat yang lain daripada itu. Tuan-tuan, tak salah memakai pakaian ulama kalau kita ahlinya. Tujuan kita bukan berbangga supaya dikenali untuk dirujuk. Macam saya kata polis pakai baju polis. Supaya kita tenang. Dan penjahat pun takut. Penjahat dia tengok je baju polis, dia lari. Kadang-kadang baju tu tak ada orang pakai pun tengok baju dia lari. Rumah kita gantung je baju polis. Penjahat tengok, oi ni polis, lari. Padahal baju polis, kelab polis kat sekolah, dia punya takut. Sama juga, ia memang para ulama nak pakai pakaian ulama, mereka ahlinya. Sebab mereka dikenali, mereka diketahui dan ditakuti oleh orang-orang fasik memakai pakaian ulama. Sebab itu para ulama sebahagian mereka iltizam dengan pakaian ulama. Supaya apa? Supaya mereka ini dapat dirujuk oleh orang jahil dan saya katakan ditakuti oleh orang-orang yang fasik. Bila ni ulama masuk, kadang-kadang dah buka lagu-lagu tak elok, tengok terus tutup. Kenapa? Kegerunan ada pada dia, haibah dia ini. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, ada orang pakaian tidak mencerminkan dia yang sebenar. Kenapa? Dia nak cari makan dengan pakaian dia. Maka hati-hati.
Sebab tu bila kita dapat kenal seorang ulama yang sebenar, maka dia akan mendedarkan kita siapa orang alim dan siapa bukan. Kadang-kadang kita tak kenal. Kita kalau kenal polis, kita tahu siapa polis palsu. Sebab dia boleh cek dalam data dia. Ni polis apa, nama, tengok nombor siri dia, cek, tak, ni bukan. Nanti kita tangkap dia. Kalau macam mana kita nak kenal ulama palsu? Melalui ulama tu. Tuan-tuan nak kenal polis palsu? Melalui polis. Tuan-tuan nak kenal pegawai palsu? Melalui pegawai yang betul. Dia ngaku dia pegawai LHDN. Sekejap, saya ada kawan LHDN, saya nak call. Ada tak nama Fulang bin Fulang? Tak ada. Itu menyamar. Kita kenal orang yang palsu kerana kita kenal orang yang asli. Tuan-tuan akan kenal ulama palsu bila tuan-tuan kenal ulama yang asli. Pendengar ulama dia tak? Dia bukan ahlinya. Dia bukan bercakap pada bidang dia. Dia bukan bercakap pada kepakaran dia. Ini ghalat. Ini kesilapan dia. Ghalat. Ini ketergelinciran dia. Maka dapat kita kenali. Tapi ada orang, tuan-tuan, zaman Syekh Abdul Qadir pun ada. Sebab mereka melihat dengan memakai pakaian ulama, mendapat sanjungan, itu mereka nak. Tuan-tuan, di Indonesia bila pakai pakaian ulama memang amat dihormati. Dia ada satu trend. Dia berlaku di Indonesia. Saya baca satu tesis master tentang kristianisasi di Indonesia. Seorang tadi dia pakai pakaian ulama. Kemudian dia mengaku adalah saudara kepada Hamka. Kita keturunan Hamka nak buat. Kemudian dia buka satu bentuk pesantren. Dia ajak orang. Dalam yang senyap rupanya dia Kristiankan orang. Ini cara missionary. Kristianisasi. Mula orang nampak lain amalan. Secara perlahan-lahan dikristiankan. Mengaku keturunan ulama, berpakaian ulama, lalu mengkristiankan orang. Sekarang di banyak tempat yang menyamar jadi Habib. Tuan-tuan, ya, kalau kita Habib betul, okey, alhamdulillah. Yang berilmu di kalangan mereka, yang soleh, keturunan yang baik, ya, itu tak nafikan. Maka Islam mengajar kita memuliakan mereka. Ini keturunan yang mulia. Ditambah ilmu dia, ya. Tapi ada golongan menyamar untuk cari makan. Akhirnya orang dapat bongkar, tangkap Habib palsu. Maka tanya dia punya pengenalan dia sekian, kemudian akhirnya tak tanya apa tujuan dia. Bila ada seorang hamba Allah cerita, Syiah, waktu mana nak sebarkan ajaran Syiah di Indonesia, mereka mengaku Habib palsu. Dan mereka dibayar untuk perkara ini lebih daripada 5 juta dibayar. Kerja mereka mensyiahkan melalui kaedah ini. Yang mau jadi Habib, kena syiahkan. Dan membawa rujukan-rujukan yang bukan daripada hadis Nabi SAW. Ambil daripada kitab-kitab Syiah. Tu jadi mengaruk tu. Dia mengaruk ni, kalau potong kuku hari Selasa jadi begitu, potong jadi. Dia tak ada dalil dah mengaruk. Nanti tak akan bahagia. Cerita potong kuku je. Kalau potong hari ni jadi kaya raya. Ni kalau potong hari ni maka tak dapat jodoh. Potong hari Sabtu tak akan dapat jodoh. Jadi bini semua suruh suami, abang potong hari Sabtu, biar abang tak ada jodoh lagi. Maksalah potong kuku hari Sabtu. Percaya benar bini tu. Jadi benda-benda ni berlaku kerana golongan palsu. Akhirnya bawa cerita-cerita yang tidak ada dalam pembendaharaan rujukan Islam muktabar. Hadis-hadis yang muktabar tak ada. Mereka ada palsu. Merebak. Sebab tu kita bimbang orang yang kita ditipu dengan kelompok ini. Sebab tu kenali lu ulama yang benar, maka kita kenali siapa yang bohong, siapa yang palsu. Yang atas nama pakaiannya cuba menghidupkan kembali segala perkara khurafat. Nak hidupkan balik perkara khurafat. Aneh. Lalu berdalilkan dalam kitab itu, kitab. Asas kita, kitab untuk mensyarahkan hadis Nabi SAW. Menjelaskan hadis itu sendiri. Itu tujuan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kitab itu bukan dalil, tetapi hadis yang ada dalam kitab yang disyarahkan itu menjadi dalil. Orang kita kan dia kena ada kitab dan kitab. Sebab kitab dia macam Allah. Walau maklumat tadi tak tepat, salah dan sebagainya. Sebab tu hati-hati. Rujuk kepada ulama yang muktabar, moga kita tidak terperangkap. Akhirnya kita bawa satu amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ada di kalangan hamba Allah yang makan daripada usahanya dan mantap imannya, ada yang tidak. Ada orang yang memang dia sebahagian masanya ialah dia kerja dan dia ibadat.
dan sebagainya tidak, dia sepenuhnya beribadat. Dan dia tidak peduli tentang hal itu. Kedua-dua golongan ini mulia. Satu golongan dia kerja, dia ibadat dan teguh imannya. Ini ada satu golongan. Ada satu golongan tidak, dia memperhambakan dia sepenuhnya. Jadi di kalangan sahabat-sahabat ini ada golongan ini. Ada golongan disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah dia orang tak kerja. Kalau kerja pun sikit-sikit. Sebahagiannya melapangkan terus masa mereka untuk duduk di masjid Nabi dan belajar dengan Rasulullah sepenuh masa. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, seperti Anas bin Malik. Mereka duduk dengan baginda SAW ketika mana orang Ansar sibuk di kebun, orang Muhajirin sibuk di pasar, mereka sibuk di masjid. Dan mereka memenuhi sebahagian keperluan Islam dari sudut ilmu. Tak ada orang mereka nak sepenuh masa untuk mengajar. Mereka tak nak kerja sepenuh masa. Dengan cara itu orang dapat ilmu. Ini yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dia tak kerja. Dia cuma mengajar. Sebab dia bimbang masa yang singkat. Ilmu yang dia berikan maka dia akan hilang manfaat. Dia kalau dia mengajar kemudian dia nak kerja, maka siapa yang akan benar-benar mengambil inisiatif ini? Maka yang menguruskan keperluan Abdullah bin Mas'ud ialah isteri dia. Isterinya beri dan dia mengajar. Sehinggalah zaman Umar Khattab, kerajaan Islam mula menjaga orang ni. Maksudnya kerajaan bergaji. Kamu tak payah ke mana-mana, kerja kamu cuma mengajar dan dakwah. Keperluan kamu kami cukupkan. Maka sebab itulah Islam tersebar cepat, kerana ada orang sepenuh masa dakwah. Maka negara yang menjaga mereka, negara Islam. Sebab tuan-tuan kita nak dakwah, lepas tu kita nak kerja, maka benda itu tak boleh buat dengan sempurna. Takkan boleh buat sempurna. Umpama tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Kita pergi haji, kemudian kita nak kerja sepanjang haji, diganggu kita. Maka teruskan ibadat haji sampai selesai dan redha apa pun kita ada. Maka demikian kata Syekh Abdul Qadir, ada orang yang dia bekerja, dia ibadat dan teguh imannya. Ada yang sepenuh masanya dengan Allah. Kalau jenis ibadat sepenuh masa, kalau jenis kita katakan melaksanakan perintah Allah sepenuh masa, maka ketika itu Allah akan bukakan padanya khazanah takwin. Apa maksud khazanah takwin? Diambil daripada khazanah ilmu takwin. Maksudnya ini yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Orang-orang macam ni tuan-tuan sekalian, maka Allah akan berikan padanya rezeki tak disangka. Rezeki dia akan datang bercabang-cabang. Kita kalau kerja satu sumber ni. Kalau orang kerja cikgu, sumber cikgu ni lah gaji ke, bonus ke, semua kat sini. Buat loan semua kat sini. Kalau kerja meniaga ni lah. Tapi bagi orang yang meletakkan dirinya sepenuh pada Allah, datangnya cabang-cabang. Dia boleh datang kat bawah, kat atas, kat tepi, kanan, semua datang. Tapi dia orang yang sibuk dan melaksanakan perintah Allah. Dan dia punya syiar kepada agama Allah. Macam kita katakan, semua orang faham benda ni. Kalangan padri, mereka juga ada sepenuh masa untuk menjaga gereja dan dakwah. Mereka tak akan buat kerja lain. Tetapi kalau yang batil boleh buat macam tu, bagaimana orang yang benar tidak boleh buat benda yang sama untuk kuatkan agama? Tetapi ada orang, dia tak kerja, dia cuma main. Tapi mainnya jadi kerja. Siapa? Pemain bola. Pemain bola ni kerja tak? Main tak? Tapi kan kerja tu, tak dia main. Tapi main tu jadi kerja. Setiap hari main 18 jam, main-main dapat duit, main-main dapat duit. Tetapi kalau orang main-main dapat duit, datang penaja tu, datang penaja ni, penaja kasut lagi, penaja seluar lagi, semua penaja datang ni untuk seorang ni. Takkan orang yang jaga agama Allah, maka tak ada orang fikir nak tajik mereka. Sedangkan mereka sedang menegakkan agama Allah. Kali itu Allah akan bukakan khazanah takwinnya. Maksud takwin, rezeki yang tak disangka pada orang yang sanggup berjuang untuk agama Allah. Maka dia tak payah fikir apa buat. Bukan orang ni mengharap simpati, tak ada. Dia yakin rezeki datang dari Allah. Tapi dia sibuk dirinya untuk ibadat, untuk menyampaikan dakwah pada jalan Allah. Maka Allah cukupkan keperluan dia. Tak perlu dipikirkan. Maka ada dua kelompok. Satu kelompok bekerja dan teguh imannya. Satu lagi kelompok meletakkan diri sepenuhnya pada jalan Allah SWT. Maka Allah cukupkan keperluannya. Dia buka khazanah takwinnya tanpa pernah dipikir daripada mana dia nak duit. Dia tak fikir. Dia tahu ialah dia beribadat pada Allah. Yang dia tahu ialah menyampaikan ajaran Allah SWT. Dia tak fikir yang tu. Itu bukan urusan dia, itu urusan Allah. Maka Allah buka khazanah takwin sebagaimana Allah buka kepadanya khazanah ilmunya.
maka dia dapat ilmu laduninya dan dapat rezeki yang tak disangkanya. Maka semua ini golongan yang Allah SWT angkat, muliakan mereka dengan pendekatannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.